Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung berkaitan dengan tajuk etika komunikasi menurut Islam. Okey. Untuk menjadi seorang yang mampu berkomunikasi dengan sebaik-baiknya, sebenarnya seorang itu perlu berpegang pada etika atau adab komunikasi kan. Kalau kita tengok pada situasi penggunaan media sosial sekarang ini, dan terutamanya kalau kita tengok bahagian komen-komen kan, sangat kita rasa sangat tak tahu saya nak cakap bagaimana, tapi kalau kita tengok bahagian komen-komen tu rasa macam tidak seharusnya lah, terutamanya pada kita rakyat Malaysia ni yang punya etika dan adab sopan yang tinggi, menggunakan bahasa-bahasa yang sangat kasar kan. Bahasa sangat kasar, bahasa yang menjelekkan, bahasa yang lucah. Itu sebenarnya dalam bab berkomunikasi sebenarnya ada etikanya. Etika komunikasi menurut Islam. Yang pertama kita tengok disebut qaulan sadidan, iaitu perkataan kata yang benar. Kita kena pastikan bahawa sebelum kita bercakap, kena fikir dahulu. Kerana bila dah bercakap, dah terlepas cakap, kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu kita digunakan akal. Kena fikir dahulu sebelum berkata sesuatu. Dan kita kena pastikan bahawa setiap apa yang nak disampaikan itu adalah perkara yang tepat, benar. Dan macam sekarang orang suka viral, so nak kena pastikan benda yang kita nak viralkan kadang tu, ataupun benda yang kita nak share dengan kawan-kawan, dengan ahli keluarga dan sebagainya, kadang-kala benar. Tapi baik kan, kita kata baik kan, share tentang sesuatu kebaikan, hadis ke dan sebagainya, tapi rupanya hadis tu bukan hadis kan, disebut ataupun disebut sebagai hadis palsu. Perkara yang baik tapi rupanya tidak benar. Ataupun perkara itu adalah perkara yang tidak berlaku tapi dikongsikan kan. Banyak kita tengok dalam perkongsian di Facebook ke ataupun di WhatsApp, menyatakan tentang kematian seseorang kan, sedangkan orang tu elok lagi hidup. So kita kena pastikan bahawa apa yang nak kita sampaikan tu adalah perkara yang benar. Dan hendaklah kita kata mengelakkan daripada memberi maklumat yang palsu, menipu, menyuruh maklumat untuk kita kata mengaibkan orang lain dan sebagainya. Baik, yang kedua, perkataan yang memberi kesan, ataupun disebut qaulan balighan. Nak memberi perkataan yang berkesan ni biasanya berkait dengan perlu pakai prinsip komunikasi yang efektif kan. Biasanya komunikasi yang efektif ni kita akan melihat dengan siapa kita bercakap. Dan biasanya dia akan sampai, kalau yang betul-betul efektif ni boleh menyentuh hati dan jiwa orang yang mendengarnya, atau orang yang menerimanya. Kalau kita nak bercakap dengan budak-budak, anak-anak kecil, caranya berbeza dengan kita nak bercakap dengan orang dewasa, dengan remaja, kemudian dengan orang tua. So tak boleh nak guna kaedah yang sama kan. Kita nak pergi bercakap dengan orang tua, ataupun kanak-kanak, tapi bahasa yang kita guna pakai tu bahasa yang terlalu tinggi kan. Bahasa universiti lah contoh, guna bahasa seperti infinity, implikasi, kadang-kadang mereka tidak faham. So guna dengan perkataan yang memberi kesan kan. Contoh terbaik kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, antaranya kaedah yang Rasulullah guna adalah analogi kan. Datang seorang ni, dia kata, wahai Rasulullah, aku boleh meninggalkan semua perkara yang tak baik ni, tapi satu perkara yang aku tak boleh tinggalkan, iaitu berzina kan. Sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi rasa nak marah orang tu. Apa kau punya soalan ni? Tanya pada Nabi soalan yang macam nak mencabar Nabi kan.
Tapi Nabi kata apa? Okey, bertenang. Dan Nabi membawa analogi. Nabi kata pada pemuda tersebut, kalau sekiranya ada seorang lelaki telah berzina dengan kakak engkau ke, adik perempuan engkau ke, ataupun emak engkau, apa perasaan engkau? So lelaki sebut, saya akan marah. So bila Nabi sebut begitu, terus runtun jiwa dia, dan dia boleh berubah kan, daripada dia kata tak boleh tinggalkan, dia boleh tinggalkan perbuatan zina tersebut dengan Rasulullah membawa analogi kan. Okey, baik, itu antara contohnya lah. Baik, kemudian yang ketiga, perkataan yang mudah, ringan dan cepat atau ringkas. Okey, qaulan maisura. Maksudnya kita menggunakan perkataan yang mudah, ringkas dan tepat. Maksudnya bila kita bercakap tu, orang mudah faham, tak ada berkias-kias kan. Bahasa yang digunakan bahasa yang mudah. So dalam kaedah ni kita kata tutur kata dilakukan secara sederhana, mudah difahami dan dapat difahami secara spontan tanpa berfikir secara mendalam. Okey, kan seorang bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apa amalan yang baik kan? Nabi terus kata, jangan marah kan, straight to the point kan. Maksudnya berkata-kata tanpa perlu penerimanya itu berfikir secara mendalam apa maksud kepada orang yang menyampaikan itu. Okey, maksudnya kalau kita nak macam kadang kan orang perempuan ni dia berkias-kias kan. Jadi kadang-kala tak faham kan. Kalau seorang isteri dia rasa dia nak daripada suami dia tu nak makan luar, terus cakap, okey bang, jom kita makan luar. Kalau rasa nak tak nak masak, terus cakap, bang saya penat, saya tak nak masak. Kadang berkias-kias ni orang tidak faham kan. So lebih mudah terus cakap dengan bahasa yang ringkas, mudah difahami, dan kita akan dapat dia punya apa yang kita nak tu lah, kalau bersesuaian lah kan. Baik, kemudian yang keempat, perkataan yang lemah lembut. Okay. Kemudian yang ketiga tu, janganlah kita kata terlampau. Kalau kita nak ajak orang kepada kebaikan ni, kita terus kata, kau tak buat baik, kau masuk api neraka. Tak sesuai. Biarlah perkataan yang kita kata sederhana, sifatnya mudah difahami. Jomlah buat baik. Bila kita buat baik ni, orang suka, kita pun lapang dada kan. Baik, kemudian yang keempat, perkataan yang lemah lembut. Okay. Dalam Quran sebut dalam surah Taha ayat 44 yang maksudnya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sedar atau takut. Okay. Ini Fir'aun ni manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah minta kepada Nabi Musa untuk menyeru kepada Fir'aun ni dalam keadaan yang lemah lembut. So dengan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan itu pun Allah minta Nabi Musa berdakwah kepadanya, okay, mengajak pada dia, menyeru kepadanya dengan keadaan lemah lembut. Apatah lagi yang berada di sekitar kita ni kan, okay? Kawan kita kan, mak ayah kita, adik-beradik kita kan. Mereka ini kita kata taklah sampai tahap Fir'aun lah. Apatah lagi kita kata perlulah lagi kepada kita untuk bersabar dengan mereka dan dari segi komunikasi kita dengan mereka perlu berlemah lembut kan. Okay? Berlemah lembut bukan maksudnya lemah gemalai kan, cakap dengan kita kata slow motion. Okay? Kemudian terlalu kita kata lemah gemalai kan. Okay, contohnya apa? Cakap terlampau. Yalah, bila mendengar tu rasa macam slow sangat suara pun tak boleh kan. Lemah lembut tapi waktu yang sama di situ ada ketegasan. Itu perlu adalah pada seorang abang, pada seorang kakak, pada seorang ayah, pada seorang ibu, pada seorang
pensyarah dan sebagainya kan. Lemah lembut sebenarnya kalau dalam kaedah kita kepada adik-beradik kita kepada anak-anak, dia tidak perlu sampai kadang marah pun. Yang penting di situ ketegasan kan. Okey, tegas. Kalau kepada anak kita sebut, okey, nak main handphone boleh, tapi mesti kena mandi dahulu. Okey, kena makan dulu, kena mengaji dulu. Okay. Selagi anak tu tak buat perbuatan tersebut, jangan diberi. Itu maksudnya tegas, tak perlu marah pun. Maksudnya kalau dia tak buat benda tu, tak boleh bagilah. So ketegasan di situ. Baik. So kita menggunakan perkataan yang baik dan lemah lembut ketika berhubung dengan orang lain, dan mengelakkan daripada kita bercakap dengan kasar. Sebab bercakap ni, bila dah orang tu terasa, kadang-kadang susah sampai bila-bila pun dia akan tetap terasa. Sebab tu kita kena belajar untuk bercakap dengan lemah lembut. Sebelum bercakap, fikir dahulu kan, dengan adik-beradik kita, okay, dengan kawan-kawan kita. Baik, bagaimana contoh perkataan yang lemah lembut? Okay, kita tahu anak kita buat salah, okay, buat silap. Kita tegur, abang, okay, apa yang abang buat ni salah, sepatutnya begini dan begini. Okay, abang dah buat adik, jadi abang minta maaf dengan adik. Tak perlu tengking-tengking, tak perlu marah-marah kan. Baik, kemudian perkataan yang mulia. Okay, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Isra ayat 23, yang maksudnya, dan Tuhanmu telah merintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sudah sampai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang mulia kan. Okay, maksudnya terutamanya pada ibu bapa kita kan. Okay. Kalau kita minta sesuatu tapi mak ayah kita tidak mampu lagi memberinya, kita kata, okey mak, tak apalah, nanti kalau mak ada, ayah ada rezeki lebih, nanti tak apalah, abang barulah beli laptop ke, baru beli handphone ke dan sebagainya. Janganlah pula bila kita minta, contoh, mak saya nak beli handphone, ayah saya nak beli handphone kan, sebab nak guna untuk belajar ni. Okay, ayah kita, ayah tak ada duit lagi, nanti ayah kumpul dulu ya. Kita terus marah. Saya nak juga sekarang kan. Kalau ayah tak beri, saya tak balik rumah. Okay, so kena jaga dari segi perkataan kita kan. Okay, tak apalah mak, tak apalah ya, saya cuba bantu juga, saya cari kerja part time dan sebagainya. Nanti dapat juga belilah, asal handphone tu boleh digunakan untuk cari bahan belajar internet ataupun kita nak beli laptop kan. Jangan terus kita memaksa, kita meninggikan suara kepada pensyarah kita kepada orang yang lebih tua dengan kita. So gunakan perkataan yang baik kan. Macam biasa kalau pada anak saya kan, kalau saya tak terlupa, bangun pagi, saya tengok dia bangun pagi, biasa dia merengek kan. Okey sayang, okey, kita sebut perkataan sayang tu kan. Bila mak kita panggil kita, contoh kita tengah ada kelas online di rumah kan, dan mak ayah kita panggil kita, Azman boleh tolong mak tak? Okay, kita pun jawab apa? Ya mak, sekejap ya. Kalau benda tu kita tak boleh nak buat dalam keadaan segera, saja mak, saya ada kelas ni, lepas ni saya akan pergi ke mak. Okay, tak adalah kita, saya tengah kelas ni lah mak. So di situ kita telah meninggikan suara kan. Ya mak kan. Okay, ya mak yang disayangi. Okay, kita gunakan perkataan-perkataan yang mulia lah. Okay, yang kita kata menghargai mak ayah kita, menghargai kawan kita. Okay, perkataan yang mulia ni biasanya antaranya mudah pun kita cakap, terima kasih kerana telah banyak menolong saya. Kita minta maaf. Baik, kemudian yang keenam, perkataan yang
perkataan yang baik. Okay, seperti dalam disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 32, wahai isteri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk, yakni melemah lembut suara dalam bicara hingga membangkitkan nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Okey. Dalam hadis sebut apa? Seperti mana saya telah sebut sebelum ni, sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. So kita ni hidup ni sebenarnya ada dua pilihan je kan. Sama ada kita berkata perkara yang baik atau kita diam. Tapi biasanya itulah cabaran untuk kita sebenarnya mempraktikkan hanya perkara-perkara ataupun hanya berkomunikasi perkataan-perkataan yang baik. Itu agak sukar kan, satu cabaran untuk kita. Bila kita menyatakan perkataan yang baik, dia sebenarnya boleh memberi rangsangan, motivasi. Kalau kawan kita, ahli keluarga kita berada dalam keadaan sedih, boleh mengurangkan sedih dia. Okay. Dalam keadaan yang lemah, boleh kuatkan dia. Dalam keadaan dia rungsing, boleh mengurangkan rungsing dia. Dalam keadaan dia susah, kita perkataan kita tu mampu sedikit melapangkan hatinya kan. Okey. Contohlah kawan kita ditimpa dengan sesuatu musibah ke, ujian ke, kesakitan, okey, kehilangan harta ke, kehilangan handphone ke dan sebagainya, motor ke apa juga. Kita memberi satu semangat pada dia lah. Bukannya dengan berkata kita kata, itulah kau kan, handphone tu banyak sangat kau gunakan untuk perkara yang tak baik, dah hilang lah padan muka kamu kan. Tu satu contoh perkataan yang tak baik kan. Okay. Mungkin adalah suatu perkataan yang baik, kita kata nak beri respon, tak apalah handphone kau hilang, nanti ada rezeki boleh beli baru. Okay. Boleh gunakan untuk perkara yang baik. Mungkin adalah hikmah, sesuatu yang baik di sebalik apa yang berlaku ni kan. Okay. Baik. Dan bila orang memberi nasihat pada kita, kita terima dengan hati yang berlapang dada kan. Kadang-kadang kita juga ego, susah untuk menerima nasihat. Walaupun apa yang disebut oleh orang tu sebenarnya dah menggunakan perkataan yang baik, tapi dari sisi kita susah untuk bersifat berlapang dada, susah untuk turunkan ego kita, menerima nasihat daripada orang. Kena bersifat berlapang dada, menerima nasihat pada orang. Dan bila sebut menerima nasihat ni, kita jangan lihat siapa yang bercakap, tapi lihat apa yang dikatakan. Kalau benda yang dikatakan tu baik, maka kita terima kan. Okey. Kadang-kala bila orang beri nasihat kepada kita, kita pun jawab pula kan. Kau memanglah engkau tak berada di tempat aku kan. Engkau tak tak kena macam aku. Okay. Sepatutnya kita mengucapkan terima kasih kepada rakan kita, ahli keluarga kita yang telah memberi nasihat, semangat kepada kita. Dan kita pula kena pandailah memilih kata-kata yang bersesuaian, kata-kata yang baik kan. Kata-kata yang baik, contoh biasanya kalau kita orang yang ditimpa dengan kematian ke, dengan orang yang tersayang, ditimpa dengan kesakitan, okay, biasa kita sebut apa? Sabar ya. Sebenarnya sabar pun mungkin boleh guna ubah dengan perkataan-perkataan yang lain. Okay? Mungkin boleh kita kata, aku doakan kau, moga dipermudahkan urusan kau, moga ada yang lebih baik akan diberikan kepada engkau. Okay? Semoga dipermudahkan urusan. Apa juga perkataan-perkataan yang baik yang boleh memberi kelapangan dada pada si penerima. So dalam bab berkata-kata, sebenarnya bila kita bercakap, hendaklah memiliki nilai-nilai etika Islam yang tinggi dalam menyampaikan pesanan. Okay? Ketika berbicara, bercakap, ketika berceramah sekalipun, ketika berkhutbah, ketika menyiarkan berita, ketika kita menulis di Facebook dan di Instagram, kena memenuhi kepada etika Islam itu tadi. Okay, kalau kita terlibat dengan dunia filem, okay, semuanya perlu melihat kepada etika komunikasi itu tadi, yang 6 tadi. Okay. Sekian, itu saja untuk hari ini.
Semoga kita dapat mempraktikkan apa yang telah kita bincangkan tadi. 6 etika komunikasi menurut Islam.